Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi murid-murid. Semoga kamu berada di dalam keadaan sehat walafiat hendaknya untuk kita meneruskan PDPR pada hari ini. Tajuk pembelajaran kita hari ini ialah membaca. Membaca. Jadi untuk itu murid-murid sila rujuk buku teks Bahasa Melayu jilid 2 muka surat 50. Muka surat 50, iaitu dengan tajuk kolam ikan dan hasilnya. Kolam ikan dan hasilnya. Jadi adalah diharapkan selepas pembacaan ini nanti murid-murid dapat mengenal pasti isi tersurat dan juga isi tersirat setiap perenggan yang dibaca. Maksud isi tersurat ialah kandungan ataupun apa isi yang terdapat dalam pembacaan kita tadi, yang ditulis dalam buku teks ini. Apa yang ditulis itu tersurat. Manakala isi yang tersirat pula ialah yang tidak ditulis dalam buku teks ini, tetapi ianya mempunyai maksud yang sama, maksud di sebaliknya lah. Jadi nanti kita lihat satu persatu. Apakah yang dikatakan isi tersurat dan isi tersirat. Oke, murid-murid. Jadi mari kita baca sama-sama. Sewaktu membaca ini kamu perhatikan dari segi ejaan dan juga sebutan, supaya bila kamu tulis nanti ejaan kamu tidak salah. Ejaan. Jadi sebutan mesti betul dengan ejaan. Baik, kita mula. Tajuknya kolam ikan dan hasilnya. Aidil dan bapanya berhasrat untuk menternak ikan tilapia di dalam sangkar di sebatang sungai. Aidil dan bapanya ingin menternak, membela ikan tilapia. T-I-T-L-A-P-I-P-A, tilapia, di dalam sangkar di sebatang sungai. Maksud dia sangkar ikan ni akan dibuat di dalam sebatang sungai. Kalau kamu pergi lihat di Sungai Pahang, Sungai Pahang, banyak terdapat sangkar-sangkar ikan yang digunakan untuk menternak ikan. Ikan patin, ikan tilapia dan sebagainya lah. Kita teruskan. Mereka mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Jadi sangkar yang nak dibuat ini, mereka cari tempat yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Itu perenggan yang pertama. Ini perenggan yang pertama. Baik, dalam perenggan yang pertama itu ada tulisan dan diwarnakan dengan warna biru. Ini ialah isi tersurat, iaitu mereka mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir.
Jadi dalam ruangan di bawah itu, dalam ruangan isi tersurat, oke, dah ditulis ini, dinyatakan mencari kawasan sungai yang agak dalam, airnya bersih dan sentiasa mengalir. Jadi isi tersiratnya ialah tujuan mencari kawasan sungai yang airnya dalam, bersih dan sentiasa mengalir tadi ialah ini, memastikan bekalan oksigen yang cukup dan mengeluarkan bahan buangan dari dalam sangkar secara semula jadi. Itu isi tersirat yang tidak ditulis di dalam perenggan pertama ini. Ya. Kalau isi tersurat tadi ditulis. Nah, ni ditulis ni. Ditulis. Jadi, kenapa perlu cari sungai yang dalam, yang agak dalam, yang airnya bersih dan sentiasa mengalir? Ni tujuan dia. Ya, untuk memastikan bekalan oksigen yang cukup. Sebab ikan memerlukan oksigen ya, untuk hidup. Ya, dan untuk mengeluarkan bahan buangan dari dalam sangkar, bahan yang tidak diperlukan lah. Okay. Bila air itu mengalir, jadi bahan buangan tadi akan hanyut ya, ke dalam sungai. Okey, kita lihat perenggan yang kedua. Selepas itu, bapanya membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Bapa Aidil meminta beberapa orang pekerjanya memasukkan sangkar itu ke dalam sungai. Okey, jadi bapa Aidil tadi dia beli sangkar yang diperbuat daripada besi. Bila buat daripada besi sudah tentulah berat. Jadi bapa Aidil dia minta beberapa orang pekerja dia untuk memasukkan sangkar itu ke dalam sungai. Ya, sebab sangkar itu daripada besi agak berat. Okey, ini ditulis. Isi tersurat perenggan kedua, membeli sangkar yang diperbuat daripada besi. Jadi, apa tujuan bapa Aidil membeli sangkar yang diperbuat daripada besi? Tujuan dia supaya sangkar tersebut tahan lebih lama. Kalau buat daripada kayu ataupun buluh, ia tidak tahan lama, dia cepat reput. Jadi bila buat daripada besi, sangkar tersebut tahan lebih lama. Itu isi tersirat yang tidak ditulis dalam buku teks ini. Okey? Itu isi dalam perenggan yang kedua. Kita lihat pula perenggan yang ketiga. Aidil dan bapanya melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Mereka melepaskan sebanyak 500 ekor benih ikan tilapia ke dalam sangkar. Okay. Jadi waktu dia dilepaskan benih ikan ataupun anak ikan ni tadi adalah pada waktu pagi. Iaitu sebanyak 500 ekor benih ikan ya, dilepaskan, dimasukkan ke dalam sangkar tersebut. 500 ekor benih ikan tilapia ya, dimasukkan ke dalam sangkar tersebut. Jadi di sini isi tersurat dia dalam perenggan ketiga ialah yang ini. Aidil dan bapanya melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Ini isi yang tersirat. Ataupun tulis daripada ini pun boleh, melepaskan benih ikan pada waktu pagi. Ya. Di sini dalam perenggan ketiga ni. Ya. Jadi isi tersiratnya, kenapa Aidil dan bapa dia memasukkan anak benih ikan tilapia tadi pada waktu pagi. Jadi pada waktu pagi cuacanya sejuk ya, dan anak ikan tidak kepanasan. Tidak panaslah.
Kalau lepaskan waktu tengah hari, anak ikan ni akan jadi panas. Mungkin dia akan cedera ataupun mati. Itu sebab dilepaskan pada waktu pagi. Okay. Jadi boleh tulis dalam isi tersurat ni, cuaca sejuk dan anak ikan tidak panas, tidak kepanasan. Itu isi tersirat. Okey, dan pada rangkap yang terakhir, rangkap 4, pada setiap hari Aidil membantu bapanya memberikan ternakan ikannya makan pelet dan makanan lain yang telah diproses. Selepas beberapa bulan, ikan-ikan itu sudah boleh dipasarkan. Ikan-ikan itu dijual kepada peraih. Okay. Jadi setiap hari dia bantu bapa dia memberikan ternakan ikannya itu makan pelet. Pelet ni makanan ikan lah yang diproses di kilang. Ya, dalam bentuk biji-bijian ataupun dalam bentuk serbuk. Ya, dan makanan lain yang diproses. Selepas beberapa bulan, ikan tersebut sudah boleh dipasarkan. Dipasarkan ni maksud dia dijual. Okey, dijual. Jadi ikan-ikan itu dijual kepada peraih. Peraih ni ialah orang yang datang membeli ikan tersebut. Ya, disebut juga sebagai orang tengah. Ya, orang tengah yang membeli ikan-ikan tersebut. Ya, mungkin dia datang ke sangka tempat ternakan ya, Aidil tadi. Peraih itu dia belilah ikan tu. Okey. Jadi di sini apakah isi tersurat di sini? Jadi isi tersurat di sini kita boleh tulis daripada sini ya. Memberikan ternakan ikannya makan pelet dan makanan lain yang telah diproses. Ni. Ya, memberikan ternakan ikannya makan pelet dan makanan lain yang telah diproses. Jadi di sini dalam ruangan isi tersurat yang ditulis dalam teks tersebut. Jadi isi tersirat dia, kenapa perlu beri ikan tersebut makan pelet dan juga makanan lain yang diproses. Ya. Jadi isi tersirat dia, ikan akan cepat membesar ataupun ikan akan cepat matang. M-A-T-A-N-G tang, matang. Matang ni maksud dia sudah boleh dikutip hasil dia. Sudah boleh dijual, cepat membesar, cepat matang. Okey. Jadi itu tadi murid-murid ya. Dalam pembacaan tadi kita mesti kenal pasti isi dalam setiap perenggan tersebut. Ya, isi yang tersurat, apa yang dituliskan dalam teks ini, dan isi yang tersurat. Okey. Jadi, saya harap kamu faham ya macam mana nak mencari isi tersurat dan isi yang tersirat. Okay. Baik, untuk tugasan pada hari ini ya. Tugasan pada hari ini, sila rujuk buku aktiviti jilid 2. Buku aktiviti jilid 2, muka surat 54 dan juga 55. Ya, 54 dan juga 55. Okey. Di dalam 54 itu dinyatakan ya,
padankan dan tulis maklumat dengan betul. Okey. Tajuk dia ialah pekasam. Ya, pekasam. Cara-cara membuat pekasam tadi kok. Ya, iaitu ikan pekasam. Ikan yang dijeruk. Okey. Gambar yang pertama ni ialah gambar nelayan sedang memasang pukat. Memasang pukat untuk menangkap ikan, ya. Menangkap ikan dalam laut. Jadi bila gunakan pukat itu sudah tentulah mendapat ikan yang banyak. Dapat ikan yang banyak. Okey. Gambar yang kedua ini ialah gambar nelayan sedang mencuci ikan dan membelah perut ikan. Ini dia belah perut, kemudian dimasukkan dalam air bersih ni untuk dicuci. Ya. Okey. Ini cara-cara untuk membuat pekasam lah, ya. Kemudian gambar yang ketiga, dia ada anak panah ni, ya. Kamu lihat anak panah ni. Ini gambar ini, mula-mula ini, kemudian yang ini. Kemudian anak panah itu turun ke bawah. Jadi ini gambar yang ketiga. Okey, gambar yang ketiga ini ialah aktiviti, ya, menggaul beras dengan garam. Untuk diperap bersamalah ikan tadi. Ya, dimasukkan ke dalam tong. Ikan tadi dimasukkan ke dalam tong. Kemudian digaulkan dengan beras. Sebab nak buat pekasam ni, itu dia punya ramuan dia, bahan-bahan dia. Ya, masukkan beras dengan garam dan perap. Perap ni maksud dia kita simpan dalam tong. Simpan dalam tong. Okey, itu gambar yang ketiga. Dan gambar yang terakhir, gambar yang nombor 4 ialah dia aktiviti sedang menggoreng ikan, ya. Goreng ikan dan ni kalau kita lihat dia menjual lah. Ni banyak ni kan. Banyak ni. Dia goreng kemudian dia jual. Ya. Itu cara-cara membuat pekasam. Jadi tadi aktiviti itu dia minta kamu supaya padankan dan tulis maklumat dengan betul. Okey. Jadi kamu kena tulis dalam buku aktiviti muka surat soal ni 55. Ya. Muka surat 55, ya. Baik. Cuba kita sama-sama lihat muka surat 55 tu, ya. Okey, yang tersurat ni ialah yang ini, yang cikgu cakap tadi. Okey. Yang ini yang ditulis ni lah. Jadi sekarang ni contohnya ini yang tersirat. Okey. Yang di luar kotak ini ialah yang tersurat. Yang di dalam ini yang tersirat. Ini tersirat. Ini pun tersirat. Ini pun tersirat. Okey. Kita tengok satu persatu. Jadi untuk mendapatkan ikan yang banyak, mana isi yang tersurat? Yang dalam gambar muka surat 54 tadi. Yang tersurat ialah yang inilah. Okey. Memasang pukat. Jadi memasang pukatnya di sini. Memasang pukatnya kena tulis di sini. Ya, isi tersurat.
memasang pukat, tulis di sini. Oke. Jadi bila pasang pukat tu dapat banyak ikan. Oke, kemudian kita lihat pula ini. Mencuci ikan dan membelah perut ikan. Ini isi tersurat. Jadi nak letak mana? Boleh dimakan dan mendapat duit ke? Ikan menjadi masin ke? Ikan bersih ke? Mana nak tulis? Oke. Kalau boleh dimakan dan mendapatkan duit, kamu kena tulis di sini. Oke. Kalau mencuci ikan dan membelah perut tadi, memperut ikan tu, kamu kata ikan jadi masin, kamu kena tulis di sini. Oke. Nah, kalau mencuci ikan dan membelah perut ikan ni ikan bersih, kamu kena tulis di sini. Oke. Jadi mana satu Kemudian kita lihat pula isi yang tersurat yang ketiga ni. Gaul beras dengan garam dan perap bersama dengan ikan di dalam tong. Ini isi tersurat. Isi tersirat dia nak tulis di mana? Kalau kamu kata boleh dimakan dan mendapatkan duit, tulis di sini. Kalau kamu kata ikan menjadi masin, tulis di sini. Kalau kamu kata ikan bersih, tulis di sini. Okey. Baik, yang akhir sekali, isi tersurat ialah goreng ikan dan menjual ikan pekasan. Jadi isi tersirat dia di mana? Nak tulis di sini ke? Supaya ikan bersih. Ataupun nak tulis sini ke? Supaya ikan menjadi masin. Ataupun nak tulis di sini ke? Supaya boleh dimakan dan mendapat duit. Dapatkan duit. Okey. Jadi itu cara untuk memadankan isi yang tersurat dan isi yang tersirat. Ya. Jadi cikgu harap kamu dapat membuat tugasan yang terdapat dalam buku aktiviti jilid 2 muka surat 55 ini dengan baik. Dan cikgu harap kamu faham ya apa yang kita belajar pada hari ini. Jadi cikgu rasa untuk pembelajaran hari ini setakat ini saja, dan harap kamu dapat membuat tugasan tersebut. Kalau agak tidak berapa faham, cuba tengok semula video yang cikgu sertakan. Tengok berulang kali pun tak apa. Yang pentingnya kamu faham. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat maju jaya.